Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini kita akan belajar bidang ibadah pendidikan Islam tahun 4 di bawah tajuk Bulan Penyucian Jiwa. Oke murid-murid, let's go kita belajar. Baik murid-murid semua, objektif pembelajaran pada video kali ini ada 5 perkara. Maksudnya murid-murid hendaklah mencapai kelima-lima perkara tersebut setelah selesai menonton video ini. Perkara yang pertama, murid-murid hendaklah memahami maksud puasa dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menerangkan hukum puasa di bulan Ramadan berdasarkan dalil nakli dan terjemahannya dengan betul serta rukun puasa Ramadan. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa Ramadan dengan betul. Yang keempat, murid dapat menyatakan perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan dengan betul. Yang kelima dan terakhir, murid dapat menyatakan beberapa kepentingan puasa Ramadan dengan tepat. Baik murid-murid, kita masuk kepada yang pertama, pengertian puasa. Apa yang dimaksudkan dengan puasa Ramadan? Nah, di situ jelas tertulis puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Itulah yang dimaksudkan dengan puasa. Jadi bila keluar soalan apakah maksud atau erti puasa Ramadan, maka murid-murid hendaklah menyatakan puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari disertai dengan niat. Hafalkan maksud ini. Boleh ya murid-murid? Baik, seterusnya kita masuk kepada dalil puasa. Apakah dalil puasa? Maksudnya di manakah ayat yang menerangkan tentang kewajiban berpuasa? Ayat yang menerangkan tentang kewajiban berpuasa disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183, di mana ayat tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah ayatnya. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi jika keluar soalan apakah dalil nakli puasa Ramadan, maka inilah dalilnya. Jelas murid-murid? Baik, seterusnya hukum berpuasa. Apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan? Jelas tertulis di sini berdasarkan dalil nakli yang disebut dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-183, diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Jadi jika keluar soalan apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan, jawapannya adalah wajib. Wajib ke atas setiap orang Islam. Tetapi ada rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Inilah rukun puasa Ramadan yang saya sebut sebentar tadi. Rukun puasa Ramadan hanya ada 2 sahaja murid-murid. Ingat tuh, hanya ada 2. Yang pertama niat, di mana kita perlu membaca niat yang berbunyi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi jika keluar soalan, senaraikan atau nyatakan rukun puasa Ramadan, 2 ni sahaja, sangat mudah. Niat yang pertama, yang kedua tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan Ramadan. Tidak seperti solat ada 13 rukun. Tetapi puasa Ramadan hanya ada 2 rukun sahaja. Senang kan murid-murid? Senang saja. Baik, seterusnya kita masuk kepada syarat-syarat wajib puasa. Di sini ada 4 syarat. Ini kita perlu ingat. Kita perlu ingat nih. Jika ditanya berapakah syarat-syarat wajib berpuasa? Ada 4. Yang pertama, dia mestilah beragama Islam. Tidak wajib orang bukan Islam berpuasa. Yang kedua, dia mestilah baligh. Maksudnya telah mencapai had umur yang menentukan dia ni baligh.
Dalam erti kata lain, kanak-kanak yang baru umur 6 bulan, baru 1 tahun, baru 2 tahun, adik-adik murid-murid nih tidak diwajibkan berpuasa. Manakala syarat-syarat wajib yang ketiga ialah dia mesti berakal. Berakal, maksudnya kalau orang yang gila, orang yang tidak waras, tidak diwajibkan berpuasa. Yang keempat, dia mesti mampu. Maksudnya dia ada kemampuan untuk berpuasa. Erti kata lain, orang tua, orang yang sakit, orang yang uzur tidak diwajibkan berpuasa. Jika mencapai empat syarat yang dinyatakan ini, maksudnya murid-murid wajib berpuasa. Jika dia Islam, dia balik, dia berakal dan dia mampu, maksudnya orang tersebut wajib berpuasa. Mudah bukan? Seterusnya kita masuk kepada sunat-sunat puasa. Yang pertama, bersahur dan melewatkan sahur. Maksudnya kita disunatkan untuk bersahur dan kita melewatkan sahur. Jangan sahur terlalu awal. Sahur di hujung-hujung waktu sahur itu lebih baik. Yang kedua, memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Seperti apa? Seperti tadarus, membaca Al-Quran, bersedekah, serta beriktikaf di masjid pada 10 malamnya akhir di bulan Ramadan. Ini semua ibadat sunat ini merupakan sangat dituntut apabila kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menyegerakan berbuka dan berdoa sebelum berbuka. Maksudnya, apabila kita berbuka, jangan melengah-lengahkan masa. Kalau berbuka pada pukul 6 petang, hendaklah kita berbuka tepat-tepat 6 petang. Kita berbuka di awal waktu, tapi jangan pula terlebih awal pula kan. Pastikan berbuka di awal waktu, tepat pada waktunya. Dan juga kita disunatkan untuk berdoa sebelum berbuka. Yang keempat, berbuka dengan kurma. Ini juga salah satu sunat yang dituntut kerana Nabi Muhammad SAW melazimi apabila baginda SAW berbuka, baginda akan memulakan dengan mengunyah tamar. Yang kelima, memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Maksudnya kita bersedekah makanan kepada orang lain ataupun kita berkongsi makanan yang kita ada kepada orang lain untuk berbuka puasa, atau kita mengajak orang lain, keluarga-keluarga, kawan-kawan, jiran-jiran untuk berbuka sekali di rumah kita pun boleh. Kelima-lima perkara tersebut merupakan perkara-perkara sunat ketika puasa di bulan Ramadan. Jelas murid-murid? Manakala syarat-syarat sah puasa pula juga ada 4. Yang pertama, Islam. Maksudnya orang yang bukan beragama Islam tidak sah puasanya. Contohlah orang agama lainlah. Maksudnya dia bukan beragama Islam, jika dia berpuasa, puasanya itu tidak sah. Yang kedua, syarat sah puasa ialah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ini khusus untuk wanita lah. Jika wanita itu bersalin atau didatangi haid dan nifas, maksudnya pada ketika itu dia tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, berakal, mumayyiz. Maksudnya tidak sah puasa bagi orang gila, pengsan dan belum mumayyiz. Mumayyiz ini maksudnya dia telah mampu membezakan antara susu dan najis, antara perkara baik dan buruk. Itu adalah mumayyiz. Manakala syarat sah yang keempat, bertepatan dengan waktunya. Maksudnya tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, seperti pada hari raya Aidilfitri, pada hari raya Aidil Adha. Pada ketika itu semua orang Islam wajib berbuka puasa, tidak boleh puasa pada hari raya. Jelas murid-murid? Baik, seterusnya kita masuk kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di sini ada 6 perkara. Yang pertama, pengsan, mabuk dan gila sepanjang hari. Jika dia mabuk ataupun gila ataupun pingsan sepanjang hari, maka perkara tersebut membatalkan puasanya. Yang kedua, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga Allah lindungi kita semua daripada murtad. Murtad maksudnya dia keluar daripada Islam, pergi menganut agama lain. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini puasanya batal. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Maksudnya dia sengaja memuntahkan dirinya, pada waktu itu puasanya telah batal. Kalau dia tidak sengaja muntah, tiba-tiba termuntah, maka tidak membatalkan puasa, selagi mana dia tidak sengaja membatalkan puasa. Yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini juga perkara yang membatalkan puasa. Yang kelima, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka seperti mulut,
sama ada makan, minum dan sebagainya. Ini memang jelas membatalkan puasa. Makan, minum itu memang jelas membatalkan puasa, betul? Yang keenam dan terakhir, berjima di siang hari Ramadan. Maksudnya jika suami dan istri bersama pada hari Ramadan di siang hari. Kalau selepas berbuka puasa tidak ada masalah di malam hari Ramadan. Tetapi jika dia bersama pada siang hari Ramadan, suami dan istri berjima, maka perkara tersebut membatalkan puasa. Jadi murid-murid ingat, jika ditanya berapakah perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka jawapannya adalah 6. Jelas murid-murid? Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan berpuasa di bulan Ramadan. Apa kepentingannya? Di sini ada 3 aspek. Pertama, aspek rohani, aspek jasmani, dan aspek masyarakat. Baik, dari aspek rohani, pertama sekali individu itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Erti kata lain, dengan berpuasa, seseorang itu dapat mendekatkan dia dengan Allah kerana dia sedang mentaati perintah Allah. Yang kedua, dapat melatih dirinya dan dapat memupuk sifat sabar, ikhlas, amanah, dan jujur. Dengan berpuasa, dia dapat memupuk sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik dalam dirinya. Itu untuk aspek rohani, aspek dalaman jiwa. Kedua, aspek jasmani, aspek tubuh badan. Pertama sekali, dengan berpuasa dapat menghindari penyakit yang berpunca dari perut. Kerana untuk makluman murid-murid, kebanyakan penyakit yang mengena atau melanda pada diri seseorang berpunca daripada perut. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, itulah faktor utama yang menyumbang kepada penyakit merebak. Yang kedua, dapat merehatkan organ dalaman badan. Maksudnya bila kita berpuasa, kita dapat merehatkan perut kita, dapat merehatkan usus kita, dapat merehatkan organ dalaman perut kita daripada bekerja keras. Karena pada bulan-bulan sebelumnya kita makan minum. Jadi bila tiba bulan Ramadan, kita berpuasa, maka dengan berpuasa kita dapat merehatkan organ dalaman dalam badan. Yang ketiga, aspek masyarakat. Dengan berpuasa, kita dapat mengikis, membuang sifat kedekut, sifat sombong, serta tidak membazir. Kerana antara hikmah puasa adalah dia mahu memupuk dalam diri masyarakat itu, membentuk masyarakat yang tidak membazir. Manakala yang kedua ialah dengan berpuasa kita dapat menyemai, kita dapat menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Jadi ingatkan, ini adalah kepentingan berpuasa. Jelas murid-murid? Selesai sudah. Sekejap sahaja. Bab ini sangat mudah. Kita sampai kepada rumusan, penutup, kesimpulan. Jadi pastikan semua murid-murid memahami pelajaran pada kali ini dengan baik. Pelajaran kali ini hanya menumpukan aspek maksud puasa Ramadan, hukum berpuasa Ramadan, dalil-dalilnya, terjemahan dalil, dan murid mampu menyatakan rukun puasa Ramadan, syarat sah Ramadan, syarat wajib puasa Ramadan, kepentingan Ramadan, dan juga perkara-perkara yang membatalkan Ramadan. Jika murid-murid masih lagi keliru, masih kurang faham, jangan risau. Video ini kita boleh ulang balik. Ulanglah sepuasnya video ini sehingga murid-murid dapat memahami isi kandungan pelajaran pada kali ini. Jelas murid-murid? Alhamdulillah, thank you for your time kepada semua murid. Jadi mudah-mudahan murid-murid dapat memahami isi kandungan tajuk kita pada hari ini. Jadi sekian itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.